alaihi wa alihi wasallam. Yang seterusnya yaitu bernama Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal adalah pemimpin di kalangan Bani Hanifah. Pemimpin di kalangan Bani Hanifah yang seterusnya dilantik menjadi Raja Yamamah. Ni cerita yang hamba pernah sebut dulu, iaitu berkenaan dengan Perang Yamamah. InsyaAllah hamba akan sebut lepas pada ni. Jadi Sumamah ni asalnya dia pemimpin daripada kalangan Bani Hanifah dan akhir sekali dilantik menjadi Raja Yamamah. Beliau tidak beragama Islam, tetapi pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meluaskan dakwah baginda, iaitu dengan mengutus surat kepada raja-raja yang ada di sekitar semenanjung tanah Arab. Nabi tulis surat, Nabi hantar kepada raja-raja, termasuklah kepada Sumamah bin Utsal, iaitu Raja Yamamah. Apabila Sumamah ni dia baca surat yang ditulis oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau marah. Beliau cukup marah kerana seolah-olah surat tadi itu nak menghina baginda sebagai seorang raja. Nabi ajak memeluk agama Islam. Seolah-olah surat tersebut menghina baginda sebagai seorang raja. Muhammad ni siapa? Muhammad ni siapa nak tulis surat kepada aku, sedangkan aku ni seorang raja? Maka dia sangat marah, dia sangat duka cita, dan dia bercita-cita untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi masa tu berada di Madinah. Tahun ke-6 Hijrah, Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah. Maka pada suatu hari, Sumamah bila dia terima surat tadi, dia tidak berdiam diri. Kemuncak dia nak bunuh Nabi. Tetapi sebelum dia nak bunuh Nabi, dia ganggu sahabat-sahabat Nabi. Dia khianat kepada sahabat-sahabat Nabi. Dia seksa sahabat-sahabat Nabi. Dia memberi ancaman kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seksaan dan juga ancaman ni boleh bacalah dalam sirah Nabawiyah, bagaimana kita baru ni menyambut bulan Muharram. Bila sebut bulan Muharram, maka berkait rapat dengan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan antara kenapa Allah Ta'ala arahkan Nabi untuk berhijrah ni, kerana tekanan dan juga ancaman daripada kafir Quraisy terhadap Nabi dan juga sahabat-sahabat baginda. Dan alhamdulillah, kita baca dalam sirah Nabawiyah, walaupun 1001 ancaman diberikan kepada sahabat Nabi, mereka diseksa, mereka dibuat macam-macam, tetapi mereka tetap istiqamah. Mereka tetap bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang keluar daripada jamaah Nabi. Tak ada seorang pun keluar daripada kumpulan Nabi.
walaupun diseksa, walaupun di macam-macam lah, tetapi mereka tetap istiqamah bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sumamah, dia buat macam-macam kepada sahabat-sahabat baginda. Sampai satu tahap dia bunuh. Dia bunuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu hari dia mahu menuju ke Mekah. Mahu menuju ke Mekah untuk melakukan umrah. Dia nak buat umrah di Mekah. Maka dalam perjalanan dia tu nak melakukan umrah, maka hampir-hampir dah nak dekat dengan Madinah, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam gigak dia. Gi tangkap dia kerana orang panggil tingkah laku dia, perilaku dia yang mencurigakan. Kita tengok dia ni pelik. Ada benda lah. Supaya dengan tamir kita lah, orang kampung kita, orang tak biasa kenal masuk, gi mari. Kita mari rasa pelik. Siapa ni? Tubik masuk. Begitu juga sahabat Nabi, dia tengok Sumamah ni pelik, tak serupa dengan orang lain, maka dia ikat Sumamah ni, maka dia ikat di tiang Masjid Nabawi. Sahabat Nabi ikat Sumamah, lepas tu gi ikat di tiang Masjid Nabawi. Maka Nabi nak, pada suatu ketika Nabi nak pergi semaya. Sahabat-sahabat Nabi ni tak kenal siapa Sumamah ni. Maka Nabi dalam perjalanan ke masjid, Nabi sapa di masjid, Nabi tengok Sumamah sedang diikat di tiang masjid. Maka Nabi tanya, wahai sahabat-sahabatku, mu kenal ke tak? Siapa hok mu ikat ni? Siapa hok mu ikat ni? Beliau adalah Sumamah bin Usan, Raja Yamamah. Maka aku minta mu lepaskan dia dan kamu bagi layanan first class kepada dia. Ni hebat Nabi. Nabi kata mu lepaskan dia, lepas tu mu bagi makan kepada dia, mu bagi layanan first class kepada dia. Kalau bahasa lain ni gak, dia panggil al-malak. Orang-orang yang ada nama. Orang-orang yang mu boleh bagi, orang panggil boleh tarik kerap orang. Boleh tarik orang. Maka Raja Yamamah ni, Nabi bagi layanan istimewa kepada dia. Mu bagi makan kepada dia. Mu kena lepaskan dia. Mu bagi dia nak makan gapo, mu bui. Maka sahabat Nabi makan pagi, makan sedap lah. Pagi, petang, siang, malam, pagi, jamu Raja Yamamah ni iaitu Usama. Bagi Sumamah, bagi makan gapo mu nak bui. Tapi masa tu dia tak jumpa lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu hari Nabi pergi jumpa dengan Sumamah. Nabi pergi jumpa dengan Sumamah. Nabi tanya, wahai Sumamah, bagaimana keadaan kamu? Apa khabar? Secara mana Sumamah? Mu sihat ke tak? Maka Sumamah pun jawab, aku ni beres, baik-baik, aku tak ada masalah gapo. Aku beres, aku tak ada masalah gapo. Cuma aku noyak kamu, kalau mu bunuh aku, maka akan ada orang yang akan bunuh kamu. Dia kata kalau mu bunuh aku, akan ada orang yang akan bunuhmu. Kalau kamu bebaskan aku, maka aku ni orang yang reti terima kasih kepada orang. Kalau mu bunuh aku, akan ada orang yang bunuhmu.
Kalau membebaskan aku ni jenis orang hok pandai terima kasih. Maknanya dia akan bagilah gapo-gapo ke Nabi. Dia ingat orang ni buat baik kepada dia. Lepas tu, kalau mu nak gapo-gapo, mu minta lah. Aku akan bagi kepada kamu. 3 perkara dia yak kepada Nabi. Kalau mu bunuh aku, akan ada orang hok bunuh mu. Yang kedua, kalau kamu lepaskan aku, bebaskan aku ni jenis orang hok terima kasih. Reti terima kasih ke orang. Kalau mu nak kepada harta, mu nak gapo-gapo, mu royak kepada aku akan bagi kepada kamu. Maka bila Nabi dengar, Nabi tak jawab gapo. Nabi balik ke rumah dia. Lepas tu 2 hari pula Nabi pun mari jumpa pula dengan Sumamah. Nabi mari jumpa pula dengan Sumamah. Nabi tanya, "Wahai Sumamah, apa khabar?" Sumamah pun jawab, "Baik sahaja, aku tak ada masalah gapo." Sumamah pun ulai balik gapo hok dah royak kepada Nabi. Kalau mu bunuh aku, akan ada orang hok bunuh mu. Kalau mu bebaskan aku orang jenis hok pandai, hok reti terima kasih. Kalau mu nak ke harta, aku akan bagi kepadamu. Nabi tak jawab gapo-gapo. Nabi balik ke rumah dia. Esok pula Nabi mari pula. 3 kali. Hari ketiga Nabi mari. Nabi tanya soalan yang sama. "Wahai Sumamah, mu sihat ke tak?" Sumamah pun kata, "Aku sihat dan aku akan mengulangi apa yang aku royak kepadamu." Dia golek balik 3 perkara tadi. Maka Sumamah istiqamah dengan jawapan dia. Tak berganjak daripada jawapan dia. Maka Nabi kata, "Mu lepaskanlah Sumamah ni balik semula ke Yamamah. Mu lepaskanlah dia, mu biarlah dia nak pergi mana-mana pun, biar dia pergi." Akhir sekali Sumamah dilepaskan. Sumamah pun tinggal ke Masjid Nabawi. Lepas tu sampai satu tempat dia berhenti. Sampai di satu tempat dia berhenti. Tempat tu ada perigi. Dia mandi tubuh dia mandi, dia bersih tubuh dia. Lepas tu dia kena kelik. Dia kena kelik semula ke Madinah. Dia tidak meneruskan perjalanan dia ke Yamamah. Dia kena kelik. Bila kena kelik itu, dia pergi cari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dia mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini orang panggil dakwah fardiyah Nabi. Bijaknya Nabi, orang panggil, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Hikmah Nabi ni, dia tahu Sumamah ni orang jenis lah mana. Maka dia layan Sumamah, dia bagi gapo hok Sumamah nak. Akhir sekali mari semula jumpa dengan Nabi. Nabi lepas lagi. Mugilah. Mungkin Nabi mengharapkan pertanyaan dia tadi itu Sumamah ngucap. Tapi Nabi lepas pergi dah. Mari semula Sumamah mengucap 2 kalimat syahadat. Sumamah pun sebutlah kepada Nabi, "Wahai Muhammad, demi Allah, tak ada lah orang yang aku paling benci atas dunia ni adalah kamu, wahai Rasulullah. Dalam otak aku, dalam hati aku, dalam jiwa aku ni tak ada lah orang yang aku paling benci sekali kecuali iaitu mu, wahai Muhammad. Belum ni aku sangat benci kepada kamu. Aku mari benar nak bunuhmu. Aku mari nak bunuhmu. Aku bukan nak buat apa. Mari ni aku nak bunuhmu sebenar. Tetapi Allah Ta'ala buka pintu hati aku, maka aku mengucap 2 kalimat syahadah dengan kerelaan hati aku. Maka dia kata, "Wahai Muhammad,
Aku ni dulu bunuh saing-saingmu. Aku bunuh saing-saingmu dulu. Aku bunuh sahabat-sahabatmu. Lepas tu muna buat guana ke aku. Nabi kata, gapo hok mu buat dulu tu, Allah Ta'ala ampunkan kamu. Sebab masa tu mu tak peluk agama Islam lagi. Mu dalam keadaan dalam keadaan jahil. Maka mu buat gapo-gapo pun Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan kamu. Maka sejak daripada tu Sumamah ni rapat dengan Nabi. Duduk sekali dengan Nabi, duduk tepek dengan Nabi. Ikut apa sahaja hak Nabi royak, buat gapo sahaja hak Nabi royak, menyebabkan dia semakin hari semakin faham Islam. Semakin hari semakin sayang kepada Islam. Maka pada suatu hari dia royak kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ni sebenarnya nak buat umrah. Nak buat umrah ni. Masa tu jadi aku naklah minta denganmu supaya izinkan aku supaya aku ni boleh meneruskan umrah hok aku niat dulu. Maka Nabi kata, wahai Sumamah, mu tunaikanlah umrahmu, tetapi dengan cara syariat Islam, dengan cara Islam, dengan kaedah Islam. Sebab apa? Sebab jahiliyah dulu, kafir Quraisy dulu, dia buat umrah juga, tapi umrah dalam keadaan telanjang. Keliling Kaabah tu ada patung berhala. Ni cara jahiliyah. Tapi Nabi kata, wahai Sumamah, mugi buat umrah dengan cara Islam, dengan mengikut syariat Islam. Maka Sumamah pun sampai ke Mekah. Sumamah pun menunaikan umrah. Sambil-sambil dia duduk tawaf, dia pun sebut, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sampai ke akhir. Disebut dalam kitab ni, orang yang pertama menyebut labbaik Allahumma labbaik adalah Sumamah bin Utsal. Hak kita duduk baca, hak kita pergi umrah ke, pergi haji ke, duduk baca labbaik Allahumma labbaik tu, siapa orang mula? Siapa orang mula-mula sebut tu? Adalah Sumamah bin Utsal. Ni disebut dalam sirah. Lapah dia tu mari daripada dia sendiri. Labbaik Allahumma labbaik. Siapalah kalau ni kita duduk baca, tak kira siapa pergi Mekah, kita baca labbaik Allah. Siapa hak mula-mula baca? Sumamah bin Utsal, iaitu Raja Yamamah. Bila dia tawaf, dia baca lagu tu, kafir Quraisy tengok pelik. Siapa tu? Hak duduk tawaf, lepas tu baca pula labbaik Allahumma labbaik sampai ke akhir. Maka pok-pok kafir Quraisy ni nak gigak. Nak gigak. Ada di kalangan pok-pok dia ni hak kena. Mu jangan gigak dia. Mu jangan gigak dia, mu jangan pergi dia, jangan buat gapo-gapo dia. Mu kena kedak siapa tu? Dia adalah Raja Yamamah. Tebing mu igak dia, tebing mu bunuh dia, maka tadaklah bekalan makanan akan dihantar kepada penduduk-penduduk Mekah. Rupa-rupanya Bani Hanifah ni, pokok dia ni, dia bekal makanan kepada penduduk-penduduk Mekah. Tebing mu buat khenak ke dia kah? Nya kerak bekalan makanan belapalah pok kita. Maka Sumamah pun meneruskan umrah dia. Buat labbaik Allah sapalah, puas hatilah dia. Akhir sekali dia balik semula. Dia balik ke negeri dia, balik kepada negeri dia, iaitu Yamamah. Bila duduk sana, dia tahu pokok kafir ni nak igak dia, pokok kafir ni nak bunuh dia. Maka dia minta kepada pokok dia, mu kena hentikan bekalan makanan kepada penduduk-penduduk Mekah.
Kita ajar dia. Dia nak mari bunuh aku, dia nak mari gak aku minta popok kita hentikan, orang panggil buat sekatan ekonomi. Sekatan ekonomi kepada penduduk Mekah. Bila buat tu nanalah penduduk Mekah. Makan pun jadi tak cukup. Kalau ada pun mahal. Jadi terumbang ambing. Jadi huru-hara. Akhir sekali Kafir Quraisy tulis surat. Tulis surat pui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Royak kepada Nabi. Kafir Quraisy tak tulis surat. Kafir Quraisy royak kepada Nabi, minta supaya Sumamah ni sambung semula bekalan makanan dia. Maka Nabi pun tulis surat hantar kepada Sumamah supaya boleh muni menghentikan bekalan buat sekatan ekonomi kepada penduduk Mekah. Nyanyo ke popok dia. Akhir sekali Sumamah ikut dan akur serta patuh dengan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak royaknya Sumamah ni orang yang patuh kepada Nabi, orang yang taat kepada Nabi, orang yang sayang kepada Nabi, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia tetap bersama-sama dengan Nabi, bahkan dalam peristiwa perang Yamamah. Kita tahu perang Yamamah ni, hamba pernah sebut dah dulu, perang Yamamah ni perang di antara tentera-tentera Abu Bakar ataupun orang Islam pada zaman Sayyidina Abu Bakar menentang Musailamatul Kazzab. Bapa perang? Kerana mereka enggan membayar zakat dan mereka istihar Musailamah ni sebagai nabi mereka. Maka berlakulah orang panggil golongan riddah. Popok murtad ni, golongan riddah ni, perang riddah. Berlakulah perang tersebut di Yamamah. Berlakulah perang tersebut di Yamamah. Disebut dalam sirah dan abang pernah sebut dah sini dulu, berapa ramai tentera Musailamah ni? Bukan 10,000, bukan 20,000, tapi 40,000 orang. Nak ayatnya orang Islam pada masa tu hok ikut Musailamah ni bukannya 400 orang, bukannya 4,000 orang, tapi 40,000 orang. Dia terikut sebab Nabi ni wafat. Bila Nabi ni wafat, jadi bengung habis. Bengung habis. Hak iman tak kuat, hak Islam ikut orang Islam tak kuat mana ni, maka akhir sekali dia terperdaya dan terpengaruh dengan kata-kata dan hujah-hujah Musailamatul Kazzab. Maka berlakulah perang Yamamah. Dan pada berlakunya perang Yamamah tersebut, Sumamah bin Usal dia tidak murtad. Dia raja Yamamah, tetapi dia tidak murtad. Dia pula ajak pengikut-pengikut dia supaya bersama-sama dengan dia. Dia bagi semangat, dia bagi taujihat, dia bagi orang panggil hujah, dia berhujah. Akhir sekali ramai jugalah di kalangan orang panggil penduduk Yamamah bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk berperang dengan Musailamatul Kazzab. Disebut dalam sirah Nabawiyah berapa ramai hak mati, iaitu di kalangan tentera-tentera Musailamah hak mati 21,000 orang. Ada 40,000 mati 21,000, manakala tentera-tentera Islam yang syahid seramai 1,200 orang. Dan 1,200 orang ni kebanyakan mereka iaitu daripada kalangan hufaz, penghafal Al-Quran. Sebab tu bila kita baca dalam sirah Nabawiyah berkenaan dengan kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
Sayyidina Umar selepas berlakunya perayaan Yamamah, ada 1,200 orang hok ngapa Quran ni syahid berlaku. Dibimbangi tak ada orang dia hok ngapa Quran ni. Maka Sayyidina Abu Bakar dia bagi cadangan kepada Abu Bakar. Sayyidina Umar bagi cadangan kepada Sayyidina Abu Bakar supaya kita himpunkan ayat-ayat Quran ni dalam satu mushaf. Dalam satu mushaf. Cadangannya bila? Pada zaman Sayyidina Abu Bakar lagi. Hak cadangnya siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka proses tu berlaku bila? Pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab itulah Quran kita bernama Al-Mashafu Al-Uthmani. Uthmani siapa? Refer kepada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar lah hak jadinya. Supaya menghimpunkan Al-Quran ni dalam satu mushaf. Kalau kita nak kecek gak, itu adalah bid'ah. Benda bid'ah. Quran ni bid'ah. Sebab zaman Nabi tak ada Quran ni. Quran ni hak kita duk pergi, hak kita duk baca ni zaman Nabi ni tak ada. Tiba-tiba Sayyidina Umar buat bid'ah yang besar. Bagi orang hak tak terima pembahagian bid'ah gak, bagi dia bid'ah ni dalalah. Orang hak tak bagi berkenaan dengan bid'ah ni, bagi dia kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bagi orang hak tak terima pembahagian bid'ah ni, bagi dia bid'ah ni saja dalalah. Lepas tu Sayyidina Uthman lah buat Quran ni dalalah lah, masuk neraka lah Sayyidina Uthman. Nak jawab lagu tu. Lepas tu dah mu tak bagi bid'ah ni ada hasanah, ada dalalah, mu tak terima hak tu. Tapi dalam bab Quran ni tak apa ni bid'ah hasanah, tapi dalam bab yang lain mu tak terima hasanah. Pelik lagu tu. Jadi sebab itulah betul dan tepatlah sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, al-bid'atu bid'atan. Imam Syafi'i kita sebut dah bid'ah ni ada dua. Ada hasanah, ada dalalah. Jadi kita kena terima dah. Kalau kita baca dalam sirah berkenaan dengan Sayyidina Umar ni, dialah kalau bahasa Indonesia panggil kepala bapa. Kepala bapa hok buat bid'ah yang banyak, iaitu pada zaman Sayyidina Uthman, zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Zaman Nabi tarawih berapa rakaat? Mari zaman Sayyidina Umar nya tambah rakaat pula. Masuk neraka lah Sayyidina Umar. Kalau bagi orang hak tak terima bid'ah ni ada dua. Jadi sebab tu kok mana-mana pun bagi orang yang tak boleh terima bid'ah ni ada dua, dia akan jadi kepik. Dia akan jadi kepik. Berapa kepik? Sebab tadilah bid'ah hak Sayyidina Umar buat, bid'ah hak Sayyidina Uthman buat, nak kata dalalah belaka. Jadi akhir sekali kok mana-mana pun dia kena terima bahawasanya al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ni ada dua, iaitu bid'ah hasanah dan juga bid'ah dalalah. Kalau dia pergi hak tu tak balas dengan orang. Tak balas dengan orang. Hak balas dengan orang ni muni bid'ah, dia bid'ah gak masuk neraka lalu. Tak ada apa. Bila sebut lagu tu gak dia seorang hak masuk syurganya, orang lain ni masuk neraka belaka. Kalau royak lagu tu dia marah. Nak royaknya lagu tu lah. Sebab tu imam-imam dalam mazhab kita dan juga imam-imam dalam mazhab yang empat, mereka berijtihad dan mereka bersetuju bahawasanya bid'ah ni ada dua. Hak tu kita cerita semula. Nak royaknya perayaan Yamamah tadilah puncanya bila ramainya
di kalangan hufaz yang mati, maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bagi cadangan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menghimpunkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan kita tengok dalam perayaan Yamamah tersebut, tentera-tentera Islam ni menang. Kita baca juga dalam sirah betapa sengitnya perayaan Yamamah ni. Lepas sore berundur. Hatta kita baca dalam sirah, Khalid bin Al-Walid pun terpaksa berundur dalam perayaan tersebut kerana ramainya tentera-tentera Musailamatul Kazzab yang nak bunuh orang panggil tentera-tentera Islam. Tetapi kerana kebijaksanaan dan kerana kehebatan tentera-tentera Islam pada masa itu, akhir sekali Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Sumamah ni sampai ke akhir hayat dia bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun ramai di kalangan pok-pok dia yang bersama-sama dengan Musailamah, tetapi dia masih lagi mengajak saki-baki di kalangan Bani Hanifah tadi untuk bersama-sama dengan dia bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam perayaan Yamamah. Ini kehebatan yang ada kepada sahabat-sahabat Nabi yang mana sebelum pada ni mereka tidak memeluk agama Islam. Tetapi setelah mereka memeluk agama Islam, maka perangai mereka berubah, sifat mereka berubah, perwatakan mereka berubah. Apa saja tindakan yang mereka buat, orang panggil berubah. Berubah tu sebab apa? Kerana kefahaman mereka terhadap Islam. Sebab tu orang yang betul-betul dia faham agama ni, maka gapo-gapo hak dia buat melambangkan agama. Orang faham agama ni, gapo-gapo hak dia buat, maka orang tengok dia tu betul agama hak dia buat. Tetapi kalau orang hak tak faham agama, dia buat gapo-gapo, orang tak nampak benda tu adalah benda yang agama. Maka sebab tu sangat-sangat penting kepada orang yang belajar, kepada orang yang menuntut ilmu ni, dia buat sesuatu perkara sebagaimana hak dia belajar. Bila dia belajar dengan cara yang betul, bila dia belajar dengan cara yang tepat, maka gapo-gapo hak dia buat, orang nampak ni betul-betul ajaran agama. Sebab ajaran agama ni dia tidak cari balas dengan orang. Orang yang betul-betul faham agama ni, agama Islam ni, bukan agama hok cari balas dengan orang, tidak. Tetapi agama Islam ni agama yang tarik orang supaya dekat dengan agama. Maka kalau kita orang agama, kita bawa agama orang lari kepada agama kita, something wrong tu. Ada benda hok tak betul. Dia orang agama, dia bawa agama, tapi orang semakin jauh dengan agama, maka cara dia bawa tu tak betul. Cara dia bawa tak betul. Kalau orang betul-betul faham agama, orang akan dekat dengan agama, orang kohok faham dengan agama, orang kohok reti dengan agama. Itu baru cara yang betul memahami tentang agama. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa tindakan yang mereka buat, orang kohok dekat dengan agama, orang kohok faham dengan agama, maka betul lah gapo hak dia belajar, gapo hak dia ngaji lagu tu lah hak Islam aja, hak agama aja. Ni benda yang sangat penting untuk kita faham. Kalau kita tak faham benda lagu ni, kita gilah mana-mana pun kita akan balas dengan orang. Bila balas dengan orang, kita salahkan orang, kita tak salahkan diri kita. Sedangkan benda hak kita bawa tu pelik pada orang, benda hak kita sebut tu pelik pada orang,
benda hok kita buat tu pelik pada orang. Orang ngaji agama dia tidak lagu tu hok faham agama. Orang hok faham agama dia tidak akan buat sesuatu yang mengelirukan orang. Sebab dia ni orang agama. Dia ni ustaz ke, dia ni ulama ke, dia ni tok guru ke, benda-benda hok dia buat kalau berlaku kekeliruan maka dia bukan ustaz tu. Dia bukan tok guru tu, dia bukan alim ulama. Dia tok guru, dia ustaz ke, dia alim ulama, dia buat gapo-gapo orang kau behel pasal agama. Ni benda yang penting hak amo nak sebut. Sempena kita berada dalam awal-awal tahun baru Islam ni, kita nak buat gapo-gapo biar kena dengan agama. Kalau orang nak marah kita tu bukan sebab orang, kita tu ada benda hak kita buat tak betul. Ada benda hak kita buat tu tak betul. Kita kecek pun tak betul, kita buat pun tak betul. Maka kita marah ke orang. Sedangkan kesalahan itu mari daripada kita. Sebagaimana saya sebut tadi lah, berkenaan dengan bid'ah. Perkara-perkara bid'ah. Orang yang bawa bid'ah dengan satu kefahaman ini, maka duk mana-mana pun dia akan bermasalah. Orang panggil ngatik pun tak sih. Orang panggil semaya ajak pun tak sih. Orang panggil tahnik pun tak sih. Masalah. Siapa satu tahap dia boleh buat perumpamaan. Ni ngelah sekali yang mau nak sebut biar kita fikir dengan akal. Dia boleh sebut dia ni orang panggil dia pergi cukur. Ada seorang ni lah hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang panggil dia pergi cukur. Bila dia panggil kahwin ni, dia panggil ustaz lah. Ustaz ni pergi cukur rambut, pergi cukur anak dia. Kita ni bila cukur kak, bangunlah nak selawat. Moga kita nak tawah anak kita, nak bawa anak kita. Orang lain bangun belakang, dia tak bangun. Tak apa lagi, dia tak bangun. Siap belakang, orang lain duduk bangun selawat sallallahu, bangun belakang, dia tak bangun. Tak apalah, orang tak bangun tu tak apa. Lepas tu, tuan rumah tanya, "Bapa ustaz tak bangun?" Dia kata, kalau nak kira bangun kak, selawat dalam tahiyat semaya kak, kena bangun jugalah. Cerdik ke jawapan dia tu. Dia buat contoh dengan semaya. Astagfirullahaladzim. Kejut ambo. Kalau nak kira selawat ni kena bangun, duduk tengah tahiyat awal, tahiyat akhir, bila selawat kak pakak bangunlah. Ambo kata, "Welah, ustaz kau muka ni. Nak ayatnya bila dia tak boleh nak terima. Dia tak boleh nak terima selawat ni sebab bangun berselawat ni bid'ah. Bila bangun, neraka lalu. Jadi dia tak boleh nak terima benda tu. Dia rela jawab, cari jawapan hak tak tahu mana. Lepas pada ni kan, semaya isya lepas ni selawat pakak bangun dah dalam tahiyat. Dia boleh buat perumpamaan lagu tu. Sebab apa? Bila lagu tu dia tak nampak salah dia nampak orang lain salah. Ni buat benda baru ni. Ni buat benda tak betul. Ni nama nak rakyat, kalau orang lagu ni dia akan jadi sebut, skok. Tak boleh gimana lah. Hak ni tak boleh, hak tu tak boleh. Jadi sumbak. Sebab tu orang ngaji agama hak betul ni, orang jadi selesa dengan dia. Orang jadi suka dengan dia. Orang nampak Islam ni comel. Tapi mari dia jadi hak tu tak boleh, hak ni tak boleh, hak tu bid'ah, hak ni bid'ah. Akhir sekali kak masalah. Jadi sebab tu kok mana-mana pun kita sebagai ustaz, kita sebagai agamawan, kita hak ngaji agama ni kena ngaji dengan orang hak betul. Kena ngaji dengan orang hak betul-betul mendalami agama. Dia ni ngaji dengan siapa? Tak laki dengan siapa? Dengan Tok Guru Hajilah Lubuk Tapa kau, dengan Ayah Sim Pondok Pasir Tumbuh kau, dengan siapa? Kena jujur. Ni tengok-tengok ngaji dengan siapa? Dalam YouTube belakang. Ustaz YouTube, hak ni YouTube, hak ni YouTube. Patut tak? Pas kita YouTube. Ni orang panggil sistem pengajian ni, kita kena cari molek, kita kena tengok molek. Sebab Kelantan kita ni sejuta ni pondok ada.
Jadi tok guru pondok ni gelana kona lagi, hidup lagi. Maka kita cari orang yang betul, jujur molek. InsyaAllah kalau kita jujur molek, kita cari orang yang betul, maka kita ngaji pun jalan kita betul. Minta maaf lah ambil masa sikit. Sebab ambo sebulan tak mari sini. Demel lah macam-macam. Jadi alhamdulillah boleh mari malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan lagi kefahaman kita terhadap agama kita. Dan hidup kita atas dunia ni, kita tak cari balas dengan orang. Kita nak supaya orang kau faham, kau dekat dengan Islam, kau suka dengan Islam. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kita minta doa dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dan Allah Ta'ala rahmati kita dan berkati kita. InsyaAllah. Aqulu qali hadha wa sazimali walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.